yang kos sara hidup akan memberi penerangan berkenaan kebenaran oleh kerajaan terhadap pengeluaran gula putih bertapis jernih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-Tuan Ketua, terima kasih diucapkan atas keizinan untuk saya memberikan penerangan yang lebih terperinci di Dewan Yang Mulia ini berhubung dengan kebenaran kepada dua syarikat gula tempatan iaitu MSM, Malaysia Holding Berhad, dan Central Sugars Refinery Sdn Berhad CSR bagi mengeluarkan gula pasir putih bertapis jernih yang dinamakan sebagai gula jernih untuk pasaran runcit negara. Saya telah mengumumkan di sidang media pada 25 Mei 2023 bahawa kerajaan telah membenarkan MSM dan CSR untuk mengeluarkan dan memasarkan gula jenis baru iaitu gula jernih dengan harga jualan runcit yang tidak dikawal oleh kerajaan atau yang diapungkan mengikut pasaran bermula pada tarikh sidang media itu. Gula jernih adalah bukan gantian kepada gula pasir bertapis kasar dan halus yang ada di pasaran pada hari ini atau saya panggil gula rakyat yang pada masa ini dikeluarkan dengan jumlah sebanyak 42,000 metrik tan sebulan. Kuantiti tersebut mencukupi untuk kegunaan domestik dan dijual pada harga runcit yang dikawal kerajaan iaitu RM2.85 sekilogram yang kasar dan RM2.95 1 kilogram yang halus. Walaupun harga runcit gula rakyat dikawal oleh kerajaan tetapi tiada subsidi diberikan kepada pengeluar. Dengan adanya gula jernih di pasaran akan menambahkan lagi pilihan kepada pengguna bagi keperluan gula mereka. Sejak awal tahun 2021, industri gula menghadapi kenaikan kos pengeluaran terutamanya harga gula mentah dan tarif gas asli. Gula mentah diimport sepenuhnya dari luar negara dan ia menyumbang 81% daripada keseluruhan kos operasi pengeluaran gula. Manakala gas asli menyumbang kira-kira 9% daripada keseluruhan kos. Lain-lain kos sebanyak 10% juga meningkat seperti kos perkapalan, freight charges serta kadar pertukaran mata wang asing. Susulan itu, pada bulan Mei 2021, CSR dan MSM telah memohon pada kerajaan untuk menaikkan harga kawalan gula rakyat kasar dan halus sebanyak 20 sen 1 kilo. Permohonan kenaikan harga kawalan runcit ini tidak dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Pada masa itu, termasuklah beberapa permohonan seterusnya iaitu kenaikan sebanyak 40 sen 1 kilogram pada bulan Februari 2022 dan 70 sen 1 kilogram pada bulan Mei 2022. Situasi kenaikan harga gula mentah dan gas asli di pasaran dunia menjadi semakin buruk pada tahun 2023. Harga gula mentah dunia pada Mei 2023 telah meningkat 134% sehingga RM2.646.46 sen 1 metrik tan berbanding RM1.131.67 1 metrik tan pada 2019. Manakala harga gas asli dunia pula pada Mei 2023 telah meningkat 143% sehingga RM300.11 metrik tan berbanding RM123.39 metrik tan pada 2019. Ini menyebabkan MSM dan CSR mengalami kerugian di mana bagi kos menghasilkan 1 kilo gula rakyat dianggarkan RM3.37
sen 1 kilogram. Tanpa mengambil kira margin keuntungan pun, kos pengeluaran gula rakyat 1 kilogram kasar adalah 31% atau RM88 sen lebih tinggi daripada harga kawalan runcit semasa. Dan betul, susulan itu, kedua-dua syarikat MSM dan CSR telah memohon kepada kerajaan sekali lagi supaya harga kawalan runcit gula rakyat dinaikkan sebanyak RM1 1 kilogram, iaitu masing-masing kepada RM3.85 kasar dan RM3.95 halus, atau sebagai ganti kerajaan memeruntukkan subsidi sekiranya harga kawalan masih dikekalkan. Namun begitu, bekalan gula dan kepentingan rakyat, isi rumah, penjaja dan peniaga kecil sentiasa menjadi keutamaan kerajaan. Dengan mengambil kira kos pengeluaran yang semakin membebankan serta kemaslahatan industri gula tempatan termasuk tanggungan kerajaan, sekiranya keputusan membenarkan subsidi, maka kerajaan mengambil keputusan membenarkan pengeluaran gula jernih untuk dijual di pasaran runcit bertujuan untuk memberikan pilihan kepada pengguna. Gula jernih ini merupakan pilihan industri-industri bertaraf antarabangsa yang sangat menjaga kualiti produk mereka. Ciri-ciri gula jernih ini adalah A. Standard kejernihan kurang daripada ICU MSA 45 IU, iaitu lebih rendah IU, lebih tinggi kejernihan gula tersebut. Lebih manis daripada gula bertapis biasa, mempunyai warna putih yang lebih sekata, seragam, sesuai dan selamat untuk digunakan kepada manusia. Human consumption yang mematuhi standard Akta Makanan 1983, Peraturan Makanan 1985 dan sesuai digunakan untuk semua jenis produk makanan dan minuman. Dan betul, walaupun MSM dan CSR dibenarkan mengeluarkan gula jernih, gula rakyat kasar dan halus sedia ada masih tetap dikeluarkan pada kuantiti yang diperlukan untuk kegunaan rakyat. Bagi memastikan bekalan gula rakyat kasar dan halus mencukupi dan tidak menjejaskan pengeluaran gula jernih ini, MSM dan CSR telah diarahkan melalui arahan pegawai pembekal, arahan pegawai bekalan di bawah peruntukan 112A, Peraturan Kawalan Bekalan 1974, supaya memastikan jumlah minimum pengeluaran dan pengeluaran gula rakyat kasar dan halus hendaklah dikekalkan sebanyak 42,000 metrik tan sebulan. Daripada jumlah tersebut, berdasarkan kapasiti kilang masing-masing, MSM perlu mengeluarkan sekurang-kurangnya 24,000 metrik tan dan CSR 18,000 metrik tan. Bagi menampung puluhan rakyat termasuk penjaja dan peniaga kecil, KPDN memantau rapi pengeluaran dan pengedaran ini melalui penyerahan laporan harian oleh MSM dan CSR. Di samping itu, arahan pengawal bekalan juga telah dikeluarkan kepada semua pemborong utama di seluruh negara untuk mengemukakan laporan penerimaan dan pengedaran gula secara mingguan kepada Kementerian bagi tujuan pemantauan bekalan di pemborong. Tanda betul, berdasarkan pemantauan pengedaran bekalan gula pada bulan Mei 2023 oleh MSM adalah sebanyak 28,243 metrik tan bagi gula rakyat kasar dan halus. Manakala pengeluaran gula jernih adalah sebanyak 772 metrik tan. Bagi CSR, pengedaran gula kasar rakyat dan halus pula adalah sebanyak 16,546 metrik tan. Pada masa ini, CSR masih belum mengeluarkan gula jernih. Pengedaran pada bulan Jun, iaitu sehingga 11 Jun 2023, merekodkan jumlah pengeluaran sebanyak 7,400 metrik tan gula rakyat, kasar dan halus serta 573 metrik tan gula jernih oleh pihak MSM. Manakala CSR pula
jumlah pengeluaran gula rakyat kasar dan halus adalah sebanyak 5,674 metrik tan. Bagi melaksanakan dan memastikan tidak berlaku lagi gangguan bekalan gula rakyat pada negara pada masa akan datang, selaras dengan keputusan Mesyuarat Kabinet 10 Mei 2023, Kementerian telah mewujudkan satu task force bagi menangani secara menyeluruh isu dan hala tuju bekalan gula negara. Task force ini dianggoti oleh 4 kementerian: A. KPDN, B. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi. Task force ini berperanan untuk memantau status dan isu pengeluaran dan pengedaran gula rakyat serta mencadangkan tindakan penyelesaian yang jangka pendek, sederhana dan jangka panjang untuk memastikan keterjaminan bekalan gula negara. Saya telah melancarkan operasi penguatkuasaan khas untuk gula yang dinamakan Ops Manis bermula pada 3 Mei 2023 sehingga 2 Jun 2023, meliputi 4 buah negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Pahang. Bagi tempoh tersebut, sebanyak 2,409 buah premis telah diperiksa, 49 aduan diterima dan 4 kes dihasilkan. Ops Manis telah dilanjutkan sehingga 30 Jun 2023 dan diperluaskan ke seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Di bawah Ops Manis 2.0 sehingga 10 Jun 2023, jumlah kumulatif premis yang diperiksa telah meningkat kepada 3,090 buah, di mana aduan yang diterima berjumlah 70 dan 14 kes dihasilkan. Bacaan kes mengikut kesalahan ada seperti berikut: 7 kes di bawah Akta, di bawah Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan Kawalan nombor 1, 5 kes kesalahan di bawah Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, 1 kes kesalahan di bawah Peraturan 12A Peraturan Kawalan Bekalan 1974, dan akhir sekali 1 kes kesalahan di bawah Seksyen 12(1)A Akta Perlindungan Pengguna 1999. Sekian Yang di-Pertua, saya memperjelaskan betapa perlu untuk ahli Dewan mengetahui kenapa rasional kita mengizinkan 2 syarikat mengeluar gula untuk mengeluarkan satu jenis gula bertapis jernih. Sekian, terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, penerangan daripada Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ini terbuka untuk ahli-ahli meminta penjelasan dan memberikan pandangan.